kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana masih lagi setia bersama-sama saya pada pagi ini. Salam ceria, salam hormat, salam kebahagiaan rumah tangga suami isteri. Bagaimana suami pagi ini, bagaimana isteri kita pada pagi ini? Saya akan berikan beberapa lagi tip kepada, saya mulakan dengan pihak suami. Sebagai seorang suami, kita adalah ketua rumah tangga. Ini semua kita faham tuan-tuan ya. Sebagai ketua, kita bertanggungjawab. Bertanggungjawab bukan setakat di hadapan diri kita sendiri, di hadapan isteri kita, kita juga bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan tanyakan kita, wahai suami, mengapa isteri kamu tidak cukup pengetahuan agamanya? Mengapa isteri kamu lemah imannya? Mengapa isteri kamu kurang amalan solehnya? Maka suami akan menjawab di padang mahsyar nanti. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, amalan pertama yang kita boleh lakukan di rumah kita masing-masing, amalan yang mudah, tidak semestinya kita menjadi seorang ustaz, kita sebagai orang awam juga boleh amalkan. Satu amalan yang mudah iaitu pembacaan hadis-hadis di rumah kita. Sebagai suami, kita tetapkan masa setiap hari. Sebagaimana kita menonton TV, kita tetapkan masa yang khas untuk mendengar. Sebagaimana kita tetapkan masa untuk mendengar berita-berita dunia, kita juga ada keinginan untuk mendengar berita-berita akhirat. Daripada hadis-hadis Nabi setiap hari dibacakan, tidak perlu ambil masa yang lama ya tuan-tuan. Mungkin 5 minit ataupun 10 minit, kita tambahkan masanya nanti untuk kita mendengar berita-berita tentang kehidupan akhirat. Supaya kegairahan, keinginan, nyala rasa, semangat untuk kita beramal akan bertambah. Semangat untuk isteri kita meningkatkan amalan soleh juga bertambah. Sebelum ini kita sebenarnya bukannya tidak mahu beramal, tetapi kerana kurangnya pengetahuan, kurangnya mengetahui berita-berita tentang kehidupan akhirat. Jadi kekurangan ini kita tampung dengan majlis pembacaan hadis-hadis kelebihan amal, contohnya hadis-hadis Nabi, hadis-hadis kita belajar adab-adab harian, kita ajak anak-anak kita dalam suasana tidak perlu yang formal, ajak anak-anak kita adab-adab makan, cara sunnah Nabi SAW. Kita ajar isteri kita. Ini komunikasi yang terbaik sebenarnya. Kita mengajak isteri kita tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai seorang wanita solehah. Perkara kedua, untuk suami, kita banyakkan memberi pujian kepada isteri kita. Setiap amalan kecil, setiap bantuan yang diberikan oleh isteri kita sebenarnya sangat-sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nampak seperti simple dan mudah menyediakan memasak untuk suami, sebenarnya kalau saya lah sebagai suami, memang kalau diberi masa untuk memasak, mungkin saya ambil masa yang lama. Sudahlah ambil masa yang lama. Seluruh dapur akan berkecah, akan bertaburan pinggan mangkuk kerana saya tidak pakar dalam memasak. Tetapi isteri saya boleh membantu saya, memudahkan. Perkara yang ketiga, untuk suami, kita banyakkan ikram ataupun memuliakan. Memberi kemuliaan, kita muliakan isteri kita. Kerana setiap bantuan yang diberinya kepada kita, membantu, memudahkan kehidupan kita. Bayangkan kesibukan seorang suami di pejabat, di rumah juga sibuk, balik ke rumah kita. Sambung lagi tugas-tugasan di rumah. Bila masanya kita boleh berikan untuk mengurus rumah tangga kita, untuk masak, untuk makanan kita sendiri pun kita tidak dapat, tidak ada masa kerana begitu sibuk. Kita muliakan ya tuan-tuan, kita muliakan bantuan daripada isteri kita, pemberiannya. Walaupun masakannya mungkin agak kelat, agak tidak berapa sedap untuk satu hari, kita janganlah terus menghukum. Janganlah terus, awak masak tak sedap, memang awak selama ni memang masak tidak sedap, bukan. Tetapi kita tidak terus menghukum. Kita beri peluang, kita beri peluang kepada mereka untuk memperbaiki masakan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, 3 lagi tips untuk pihak isteri pula. Pertama, komunikasi dengan suami biarlah dengan cara yang lembut, cara yang penuh hormat. Mereka ini suami kita, Allah Subhanahu Wa Taala telah jodohkan kita dengan suami kita, maka kita hormati suami kita. Bercakap dengan senyum, bercakap dengan lemah lembut, bercakap dengan tenang. Ini semuanya mengembirakan sang suami, mengembirakan si suami. Si suami akan gembira melihat isterinya bercakap dengan lemah lembut, dengan tenang. Dan ini sebenarnya perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga untuk kita menghormati, memuliakan suami kita. Dan kedua, kita banyak doakan. Kita doakan suami kita. Sebagai isteri kita doakan, ya Allah, berilah kebaikan yang banyak kepada suami saya. Berilah kebaikan yang banyak kerana suami saya membantu saya, telah memberi saya banyak kebaikan di rumah ini. Kita doakan kesihatan suami, doakan keberkatan rezeki pada suami, dan
Yang ketiga, untuk puan-puan, setiap pekerjaan yang kita lakukan di rumah, kita ikhlaskan semata-mata kerana Allah. Bukan kerana suami. Mungkin kita rasa berat hati, banyak sangat urusan di pejabat, sambung lagi urusan di rumah. Di pejabat kita sudah banyak lakukan macam-macam kerja, di rumah juga kita lakukan banyak kerja, tetapi kita ikhlaskan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga setiap usaha, setiap perbuatan kita menyukakan suami kita, insya-Allah akan menjadi bantuan, akan menjadi penyelamat kepada kita di padang mahsyar kelak. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama-sama saya membincangkan tentang seni komunikasi suami isteri. Paling penting sebagai kesimpulan, kita tetapkan komunikasi bersama suami, bersama isteri semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan berbahagia di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, episod akan datang.